Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia barisan AJK, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung semula kuliah kita pada hari ini berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah. Tapi kitab ini habis stok dah. Ya, kat tempat cetak sana pun dah habis. Tapi kami mohon merayu supaya buat lagi pasal ada 2-3 tempat lagi yang banyak yang belum dapat. Ya, okey. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kepada para jamaah atas doanya yang mana ketika saya sakit dapat mendoakan saya. Alhamdulillah dengan berkat doa jamaah semua, alhamdulillah dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah dapatlah lagi kita berkuliah insya-Allah. Okay. Alhamdulillah hari ini kita menyambung kuliah kita di muka surat 188. Kita yang terakhir pada 4 bulan 8. Ya, tak silap saya 2 minggu tak ada ya. Cik Syafiq ya. 2 minggu okey. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat meneruskannya lagi insya-Allah. Mengingatkan yang ni 188 yang ke-6 ya hari ini, muka surat 188 yang ke-6, mengingatkan imam apabila imam terlupa atau ragu-ragu pada bacaan ayat Al-Quran. Okay. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup ada yang telah meninggal dunia, kepada sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia, dan begitu juga kepada Allah yarhama isteri saya Syai'ul Laila Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Mengingatkan imam apabila imam terlupa atau ragu-ragu pada bacaan ayat Al-Quran. Ya. Bacaan ayat Al-Quran ya, dalam solat adalah sunat kita baca, kecuali surah Al-Fatihah itu wajib. Siapa tinggal Al-Fatihah maka tidak sah solatnya, kecuali orang yang datang masbuk. Masbuk contohnya saya masuk kat sini solat dah berjalan dan boleh jadi imam dah baca surah yang hampir nak habis. Jadi saya takbiratul ihram, lepas tu saya baca. Pasal itu doa iftitah ada kalanya diharamkan dan ada kalanya sunat. Sunat kalau kita muafiq. Kalau kita masbuk ada kalanya haram. Haramnya apa? Contoh saya tadi, imam dah baca surah yang terakhir kan. Tiba-tiba saya baca doa iftitah, kemudian tu langsung tak baca Fatihah. Ya tak? Fatihah pun tak habis. Bukan tak habis, langsung tak dapat baca Fatihah. Pasal saya baca doa iftitah, habis saja imam pun dah rukuk. Itu jadi haram saya baca doa iftitah tadi. Jadi yang sedemikian, maka kalau tuan-tuan tengok, kalau kita masuk masbuk, maka kita tengok imam dah kata baca Fatihah yang terakhir ke surah awal ke, tak kisah. Terus kita baca Fatihah sekadar yang mampu. Sekurang-kurangnya
Kata kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, imam dah Allahu Akbar rukuk, maka kita tak perlu kita habiskan, maka kita ikut rukuk saja. Ya, jadi ikut rukuk. Kecuali kita muafiq. Kali itu saya suka ulang-ulangi pasal ini rukun, ya, takut kita terlupa. Kalau kita dalam keadaan muafiq, takbiratul ihram bersama imam tadi, bukan bersama imam, imam dah sebut. Pasal apa? Takbiratul bersama imam, mendahului imam, ya, imam akhir takbiratul ihram tu kita pun Allah, maka pun tidak sah. Ya, kalau tuan-tuan nak tengok muka surat berapa, ya? Tuan-tuan berulang lagi. Takbiratul ihram muka surat 82. Itu baca nanti, ya. Kalau senang-senang baca, pasal itu kita dah terlepaskan. Macam mana cara kita takbiratul ihram? Katakan imam Allahu Akbar, kita sama dengan imam. Tidak sah. Katakan imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar, kita pun Allah, tidak sah. Ya. Apatah lagi kita mendahului, memang tetap haramnya lah, ya. Pasal itu kalau kita nak bertakbiratul ihram, tunggu imam selesai. Allahu Akbar, imam dah selesai, sekurang-kurangnya dia dah tamakninah. Dah dikuatiri dia belum tamakninah, kok dia nanti gagap contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi macam mana kalau tuan dah ada dia nak ulang-ulang gitu balik? Jadi itu tujuannya. Ya, kita sekurang-kurangkan biarkan imam sekurang tamakninah. Allahu Akbar. Bahkan sekadar subhanallah, lepas itu kita barulah takbiratul ihram, ya. Cuba tuan baca yang itu balik, ya. Kalau sekiranya agak was-was apa yang saya sampaikan, muka surat berapa tadi? 80? Hmm. 82. Pasal saya ingat lagi hari Jumaat lepas saya kuliah Maghrib di Masjid Seri Melati Selayang. Itu banyak perbincangan tu. Banyak orang katakan contoh. Ini satu contoh, ya. Katakan imam tu dah tamakninah dah. Okay. Contohnya imam dah Allahu Akbar. Dah subhanallah, kita anggapkan subhanallah, kita anggap dah tamakninah kan. Kita pun Allahu Akbar makmum di. Imam pula mula balik Allahu Akbar, macam mana? Sama ada kita takbiratul ihram balik atau terdiam? Ya? Kita terdiam, tak perlu takbiratul ihram. Sebab kita dah anggap takbiratul ihram imam yang pertama tadi sah semula. Pasal dianggap dia yang was-was itu antara dia dengan Allah. Sebab apa? Contoh. Contoh apa? Rasulullah SAW ketika salat, dia jadi imam. Di takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba dia terlupa tak dalam hadas besar. Tak mandi lagi tadi. Maka dia berhenti, dia katakan suruh teruskan. Suruh teruskan makmum, maka dia pergi mandi, lepas balik dia jadi imam semula. Dia jadi imam semula. Okey? Jadi itu salah satu daripadanya. Pasal itu lupa tadi. Jadi kalau katakan kita anggarkan imam tu dah tamakninah Allahu Akbar, lepas tu kita apa? Imam ulang semula takbir, tak apa, biarkan dia. Dah. Kita dah yakin apa yang takbiratul ihram imam yang pertama.
Yang dia was-was tak tahu apa antara dia dengan Allah lah. Ya tak? Tapi kita yakin dia dah jadi apa? Dah takbiratul ihram. Okey. Okey. Ini tadi apa? Mengingatkan imam apabila imam terlupa atau ragu-ragu pada bacaan ayat Al-Quran. Contoh macam saya baca surah tadi apa? Surah apa tadi yang saya bawa? Yang pertama, surah Al-Kahfi kan? Yang tadi 10 ayat Al-Kahfi tadi. Awal tadi. Contohnya salah satu. Macam mana nak mengingatkan? Okey. Nanti kita sebut. Perkara ini boleh dilakukan dengan merujuk kepada kaedah yang telah disebutkan sebelum ini pada perbahasan kesilapan imam dalam solat yang lepas dah diperbincangkan dah. Kalau sekiranya imam tu silap dalam keadaan dalam rukun, maka dia hendaklah dengan subhanallah mengingatkan. Ya, rukun lain, ini ayat Al-Quran bukan rukun tadi kecuali Al-Fatihah. Al-Fatihah itu memang rukun. Itu ayat Al-Quran juga, ya. Apa maksud kat sini? Ayat Al-Quran dalam surah-surah yang lain, dalam apa? Selepas Al-Fatihah contohnya, ya. Kalau Al-Fatihah contohnya dia tersilap dalam, maka kita tak boleh kita buat subhanallah, tak boleh. Jadi kita ingatkan apa dia, dari mana yang dia salah tadi, dan kita mulakan dari tempat yang sebelum dia salah dan teruskan. Selepas dia maka kita lepaskan dia dulu. Contoh, ini pernah berlaku di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Ini bukan cerita dongeng saya. Ini cerita atas imam yang membuat kesalahan tu sendiri. Mulanya imam tu dia bertugas di Masjid Wangsa Melawati. Lepas tu ditukarkan ke masjid tempat saya, Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika dia jadi imam solat subuh, lepas tu dia takbiratul ihram. Lepas takbiratul ihram, dia terus baca, boleh jadi dia baca doa iftitah kan. Lepas baca doa iftitah terus dikata Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca surah. Tak baca Fatihah. Jadi yang belakang Bilal tu mengingatkan subhanallah katanya. Apa ini subhanallah? Imam tu tadi berhenti, balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah tu lagi. Pun kata subhanallah. Sampai dikali apa yang Imam Bilal tu kata Al-Fatihah gitu. Itu salah, ya. Bukan Al-Fatihah, ya. Jadi kalau kita terjumpa macam tu, kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dah, tentu dah boleh jalan lagi kan imam tu tadi. Itu caranya, ya. Begitu juga dalam surah-surah yang lain, ya. Begitu juga tang mana yang dia salah, kita mulakan yang bukan yang salah sampai melepasi yang salah tadi, ya. Apabila melepasi yang salah tadi, maka insya-Allah lah, ya, boleh di jalan semula. Okey. Kalau katakan surah tu kita dah bimbing dari situ pun dia tak boleh jalan, maka elok berhenti terus buat rukuk sahaja. Ada? Tak perlu nak ganti surah lain pun tak perlu. Kalau nak ganti boleh juga, ya. Qul huwallahu ahad contohnya. Ada? Rakaat pertama dah Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua apa surah mana? Qul huwallahu ahad lagi lah, boleh lah. Ya tak? Itu ulang-ulang lagi. Sebagaimana yang telah saya jelaskan kan. Dulu Rasulullah melantik 2 imam Masjid Quba. Ya. Satu bacaan surah panjang-panjang. Yang satu setiap waktu, setiap rakaat Qul huwallahu ahad. Subuh rakaat pertama, kedua Qul huwallahu ahad. Maghrib, Isyak pun Qul huwallahu ahad. Ya tak?
Apa dia katakan? Rasulullah ni yang ditanya, yang panjang-panjang pun ditanya. Kata, ya imam, benar ke kamu ketika jadi imam, kebacaan kamu panjang-panjang, sedangkan kamu sedangkan kenapa kamu tidak baca? Kamu tidak lihat siapa jamaah kamu. Ya tak? Kata Rasulullah, kata imam tadi, ya benar Rasulullah. Kata Rasulullah, baca surah panjang-panjang itu afdal. Afdal ketika kamu solat bersendirian. Kalau kamu menjadi imam, lihat siapa makmum kamu, ya, orang nak kerja nak cepat, contoh kalau subuh tu nak kerja cepat contohnya, ya tak? Ataupun orang sakit, orang tua dan sebagainya. Jadi baca yang sederhana. Yang satu lagi dijumpa Rasulullah jumpa juga, ya imam, sedangkan kau hafaz Al-Quran. Benarkah ketika salat baca surah Ikhlas saja setiap waktu? Ya benar Rasulullah, kata. Dia kata, andainya aku mengagungkanmu ya Rasulullah, aku sentiasa berselawat padamu, kata imam tu. Tetapi oleh kerana dalam solat aku mengagungkan keesaan Allah. Kan surat Ikhlas mengagungkan keesaan Allah, kalimat tauhid kat situ tu. Tak? Maka kat situ dia tu. Maka Rasulullah senyum angguk-angguk dan tak ada komplain. Bererti bolehlah. Ya, kalau kita besok jadi imam ke apa. Ya kaum ibu katakan kalau suaminya besok jadi imam, baca qul huwallahu ahad rakaat pertama kedua boleh. Tak ada masalah. Ada? Okey. Okey. Menyebut subhanallah, kita bergerak bangun daripada rukuk menuju iktidal. Okay. Menyebut samiallahu liman hamidah. Oh, subhanallah, tak berapa halus sangat. Menyebut samiallahu liman hamidah ketika bergerak bangun daripada rukuk, ya, menuju iktidal. Okay. Bukannya memulakan pergerakan ketika menyebut Rabbana walakal hamd, ya. Bukannya memulakan pergerakan ketika menyebut Rabbana walakal hamd yang merupakan bacaan atau zikir ketika iktidal. Setengah masjid yang boleh menampung para jemaah yang ramai, khidmat mubaligh digunakan bagi menyampaikan perbuatan imam kepada para makmum yang berada jauh di belakang. Contoh mubaligh ni apa? Selalunya yang di mubaligh Bilal lah, ya, di belakang imam. Maksudnya kalau katakan tak ada pembesar suara, ya, kalau ada imam tak ada pembesar suara, kemudian ini penuh sampai ke belakang sana, takut yang sana tak dengar atau muslimah tak dengar, maka Bilal tadi yang sebagai mubaligh dikenakan mengangkat suaranya supaya didengar orang yang belakang, ya. Tapi kalau baca macam di Masjidil Haram, ya, samiallahu liman hamidah, maka mubaligh Rabbana walakal hamd. Jadi makmum semua tahulah, ya tak? Tu dia. Tu. Dan bacaan ketiga Rabbana walakal hamdu tadi bukan ketika kita nak bangun. Ketika kita sudah angkat tangan, walaupun angkat tangan itu sunat, itu sebagai panduan lah. Ya. Contohnya, katakan kita rukuk. Allahu Akbar, kata bertakbir, samiallahu liman hamidah, baru Rabbana walakal hamd. Jangan Allahu Akbar samiallahu Rabbana, itu tak boleh lah. Kan imam tengah
Sami Allahu liman hamidah, baru sama dah Rabbana walakal hamd, itu bermakna tidak betul. Bererti imam belum selesai tadi berdiri tegak. Ada? Apabila imam baru Sami Allahu liman hamidah, bererti imam belum tegak sebenarnya. Ada? Jadi makmum dah Rabbana walakal hamd, bermakna itu dah mendalui imam tadi. Tunggu imam dah Rabbana walakal hamd, bermakna itu dah berhenti seketika kan, maka baru kita Rabbana walakal hamd, baru itulah bacaannya, ya. Okey, bukannya memerlukan pergerakan ketika menyebut Sami Rabbana walakal hamd yang merupakan bacaan atau zikir ketika iktidal tadi. Setengah masjid yang boleh menampung para jemaah yang ramai, khidmat mubalik digunakan bagi menyampaikan perbuatan imam kepada para makmum yang berada jauh di belakang. Sekarang gunakan pembesar suara. Kadang-kadang pembesar suara pun katakan imam ada tak dengar juga kan. Macam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan. Jadi itu digunakan khidmat mubalik tadi, ya, untuk menyambung. Nanti mubalik ini adalah apa? Menyambung suara imam tadi. Ya, okey. Bacaan mubalik ketika iktidal. Bacaan mubalik ketika iktidal, apakah yang perlu dibaca oleh mubalik apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah? Apabila imam membaca Sami Allahu liman hamidah, apa mubalik baca? Sebelum menjawab soalan ini, kita perlu memahami hadis berikut, iaitu terlebih dahulu. Hadis berikut terlebih dahulu. Apa dia? Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, an Abi Musa Rasul radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu ila akhir. Rabbana walakal hamd pun boleh, ini dulu telah diperbahaskan kan. Rabbana walakal hamd pun boleh, Rabbana walakal hamd pun boleh, Rabbana walakal hamd, hamdan hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Okey, itu pun boleh. Atau Rabbana walakal hamdu milus samawati wal ardi, itu macam-macam, ya. Tapi sebagaimana ini hadis mengatakan, ketika ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat, ketika Rasulullah mengucapkan iktidal Sami Allahu liman hamidah, ada satu jamaah mengungkapkan Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maka banyak 30,000 malaikat berebut-rebut nak mencatat kebaikannya tu. Pasal itu selepas solat Rasulullah bertanya, siapa yang mengungkapkan perkataan ini tadi? Maksudnya jamaah mengatakan, ya, saya. Kata, dia kata boleh diamalkan sebab dia melihat 30,000 malaikat berebut-rebut nak mencatat kebaikan orang yang mengungkapkan tu tadi. Ya, tu. Okay. Tengok, ini bukan dibuat oleh Rasulullah, tapi disahkan oleh Rasulullah. Boleh. Adakah ini juga dikatakan bid'ah? Ada. Itu pasal itu perkara bid'ah ke apa ini kita kena tahu, kena faham hadisnya sebenar. Jadi jangan semua dibaca bid'ah, baca Yasin bid'ah, tahlil bid'ah, semua bid'ah. Ya tak? Jadi rosak semua dia. Yang macam inilah contoh. Ya. Begitu juga solat sunat sebelum maghrib.
Nak buat, tak nak buat, tak apa, usahlah nak ceritakan bina. Pasal memang Rasulullah tak buat solat sunat sebelum maghrib. Tetapi sahabat ada buat. Ketika sahabat buat, maka Rasulullah sampai, Rasulullah tak tegah. Malahan satu ketika apabila Rasulullah sampai, sahabat tak ada buat. Maka dia tanya, kenapa tak solat hari ini? Solatlah, katanya. Jadi, oleh kerana perbuatan yang baik itu boleh teruskanlah. Ya, okey. Ini maksudnya tadi, maksudnya daripada Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan apabila imam mengatakan samiallahu liman hamidah, maka katakanlah siapa ni? Makmum, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya, Allahumma rabbana walakal hamd. Allah pun samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd pun boleh. Ya, okay. Ini ungkapan tadi. Okay. Ketika menghuraikan hadis ini, Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya Syarhuan Nawawi, apa tadi? Ala Muslim, juzuk yang kedua, halaman 364. Kandungan hadis ini menjadi dalil secara mantuk, kepada pendapat yang dikatakan oleh para ulama kami mazhab Syafi'i, dan selain daripada mereka bahawa disunatkan kepada imam untuk menyaringkan suara ketika menyebut samiallahu liman hamidah. Jadi imam kenalah baca yang kuat itu, sebab nak didengar oleh para makmum. Ada? Itu nak didengar oleh para makmum. Jadi kalau imam suara mesti kuat didengar oleh makmum, tetapi makmum hanya sekadar didengar oleh telinganya sendiri. Okey? Tidak bolehlah menyerupai sebagai imam tadi. Hanya makmum boleh menjawab samiallahu liman hamidah ataupun samiallahu liman hamidah hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Ya, itu pun boleh. Okey. Okey, satu hadis lagi ya. Boleh. Hadis yang kedua. Hadis ini juga turut menjadi dalil secara mafhum bagi mazhab yang mengatakan makmum tidak perlu menambah apa-apa perkataan ke atas lafaz Rabbana walakal hamd, dan mereka juga tidak perlu mengucapkan samiallahu liman hamidah bersama imam. Ini ada setengah mazhab ya, ada makmum tidak perlu mengungkapkan perkataan mazhab yang mengatakan makmum tidak perlu mengungkapkan Rabbana walakal hamd ataupun samiallahu liman hamidah. Namun demikian, mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa imam, makmum dan orang yang solat sendirian boleh menggabungkan antara kedua-dua bacaan ini kerana terdapat hadis yang menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan kedua-duanya. Hadis tersebut ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu samiallahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd ila akhir. Ya, okey. Apa maksudnya?
Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk mengerjakan salat, baginda bertakbir ketika berdiri, kemudian baginda bertakbir ketika hendak rukuk. Setelah itu baginda mengucapkan samiallahu liman hamidah ketika bangun daripada rukuk. Seterusnya ketika baginda berdiri tegak iktidal, baginda mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ya, Rabbana lakal hamd pun boleh, Rabbana walakal hamd pun boleh. Yang lepas dah dibincangkan kan? Yang lepas. Okey. Jadi, apa maksudnya kat sini? Katakan imam pun boleh mengucapkan ketika samiallahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Contoh, imam boleh baca sekali dua-dua ayat, dan begitu juga makmum boleh baca Rabbana walakal hamd, iaitu samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu aja pun boleh. Tak mengucapkan samiallahu liman hamidah, hanya baca Rabbana walakal hamd pun boleh. Mengucapkan dua-dua pun boleh bagi Imam Syafi'i. Pasal itu ketika apa yang disunatkan angkat tangan bagi mazhab-mazhab yang lain ketika takbiratul ihram, satu, ketika nak rukuk, dua, ketika iktidal, ya, itu sunat bagi mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Tetapi bagi Imam Syafi'i tambah lagi satu ketika bangun dari tahiyat awal tadi. Bangun dari tahiyat awal, di Allahu Akbar, disunatkan angkat tangan. Ya, kalau terlupa angkat tangan, sah tak? Sah, itu sunat. Tapi itu pahalanya kurang. Pasal itu yang dikatakan dalam permulaan lepas. Sesiapa datang solat berjamaah, ya, kurang sempurna solatnya, contoh, ya, maka disempurnakan daripada orang-orang yang sempurna solatnya. Tapi ingat, apa maksud sempurna solat tadi? Yang dalam sunat-sunatnya. Kalau tidak sempurna dalam rukunnya, tetap tidak sah. Contohnya tadilah. Yang lain angkat tangan, samiallahu liman hamidah. Ada yang tak angkat tangan, tak sah. Maka disempurnakannya. Walaupun itu sunat, solatnya sah, tapi kesempurnaannya kurang. Ada? Solatnya sah, tapi kesempurnaannya kurang. Ya. Macam begitu juga lepas solat. Solat sunat, selepas isyak, sebelum isyak, ya. Kemudian ada sunat apa biasa, sunat muakkad, ya, contohnya. Ya dah, kelebihannya. Siapa solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat, seperti mana dia solat sunat isyak 4 rakaat, selepas solat isyak 4 rakaat. Solat sunat isyak, solat sunat ba'da isyak 4 rakaat, seperti pahalanya dapat malam Lailatul Qadar. Tu dia kelebihan dia. Dan saya ungkapkan 4 rakaat ini boleh buat 2 salam dan boleh buat 1 salam saja. Okey, boleh buat 2 salam, boleh buat 1 salam. Tetapi kalau buat 1 salam, maka tidak ada tahiyat awal. Kalau dibuat tahiyat awal, menyerupai tahiyat solat isyak ataupun solat zuhur. Begitu jugalah solat apa ni? Witir, solat witir. Solat witir itu adalah ganjil, kan? Boleh buat 3 rakaat, 2 salam, boleh buat 3 rakaat 1 salam. Kalau 3 rakaat 1 salam, itu dipanggil
tidak ada tahiyatnya tahiyat awal. Ingat ya, kalau buat solat witir 3 rakaat 1 salam, maka tak ada tahiyat awal. Jangan buat tahiyat awal. Tapi ingat, kemudian tu kalau katakan solat sunat witir 3 rakaat buat 2 salam, bagaimana niat yang pertama? Yang 2 rakaat 1 salam tadi, ya. Adakah soli sunatal witri rakaatain? 2 rakaat. Ya, ada gitu. Sedangkan solat witir ganjil. Nah, pasal itu dalam kitab yang sebagaimana saya dalam kitab lama saya mengaji tahun 68 dulu, dikata kat situ usalli sunnatal muqaddimatil witri rak'ataini lillahi ta'ala, ataupun usalli sunatan minal witri rak'ataini lillahi ta'ala, ataupun usalli sunatan sabak ya dah, rak'ataini lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat tadi usalli sunatal witri rakaatan, 1 rakaat, ya tak? Itu saja, ya tak? Kalau katakan usalli sunatal minal witri rakaataini lillahi ta'ala, ataupun usalli sunatan muqaddimatil witri rakaataini lillahi ta'ala. Tapi saya tengok dalam YouTube Ustaz Abdul Somad, dia usalli sunatan sabak ya, sabak usalli sunatan sabak rak'ataini lillahi ta'ala. Sabak ni bukan sunat witir, itu witir adalah ganjil. Nah, nak buat 5 sekali pun boleh. Dia ganjil, ataupun buat 1 rakaat pun boleh. Syaratnya ganjil. Usalli sunatan witri rak'atan lillahi ta'ala. Okey. Jadi waktu pun dah masuk isyak kan? Okey, jadi setakat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan. Mudah-mudahan saya terus sihat, ya. Doa tuan-tuan, insyaAllah disambung minggu hadapan. Kau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. 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 Solat sunat tahiyat masjid. Okey. Ya. Ketika tazkirah. Okey. Ingat. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, maka jamaah datang terus masuk duduk. Rasulullah berhenti khutbah, ditanya, sudah solat? Belum, bangun solat. Berarti solat sunat tahiyatul masjid. Bermakna kena utama solat sunat tahiyatul masjid daripada dengar